Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surat Al-Imran, surat ayat 23 ayat 1. Surat Al-Imran ayat 1, surat ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد
للعالمين. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ayat yang kita baca pagi ini, sambung daripada ayat pagi kemarin. Ayat ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kita nak baca dalam semaya, kita nak start okey bertakbir, kita nak start ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan. Itu Pak mula dia. Selepas Allah SWT jelas kepada kita kesesatan ulama-ulama di kalangan Yahudi dan Nasrani, supaya kita tidak ikut mereka. Jadi pemula ayat 100, jadi ayat 110 itu natijah untuk jadi umat yang terbaik. Maka mula sekali jangan ikut cara hidup. Jadi kita dapat, sebab itu kita dapat faham istimbak Nabi dari bina para sahabat ini, bukan semata-mata ajak para sahabat, ajak dakwah yang pertama ini supaya mentauhidkan Allah, tunduk hanya pada Allah, taslim hanya pada Allah. Bahkan sebagai usaha dakwah Nabi, bagaimana ajaran ini supaya khilaf dengan kehidupan mereka kafir, terutama Yahudi. Jadi panduan daripada Allah sendiri. Jadi Allah Taala nasihat untuk bagi tahu ayat ini. Allah dah dan kita pun tahu surah itu selepas surah Baqarah. Jadi Baqarah dah redah dah. Kenapa Yahudi ini tidak layak jadi ikutan dengan sifat mereka, keingaran mereka, kedegilan mereka, khilaf mereka dengan perintah Allah SWT, sifat sombong mereka, tidak hargai wahyu Allah SWT. Jadi Allah Taala bagi tahu boleh menjadi, kalau kamu ikut dengan orang lagu ni, mereka akan usaha supaya kamu jadi murtad. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kemudian orang, okey bertakbir, ini istifham ingkar. Okey bertakbir, bagaimana kamu boleh kufur? Maknanya dengan penurunan Quran, dengan utusan Nabi SAW, sepatut umat ini ya asbah hidayah yang sangat besar. Okey bertakbir Nabi, bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah? Sedangkan wa antum tutla alaikum ayatullah, kamu dibaca pada kamu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Quran dibaca. Dan tambah lagi wa fiikum rasul, sama kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi wafat, tapi apa yang diajar Nabi itu kekal sampai hari kiamat. Sama kamu terpandu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, wa man ya'tasim billah, siapa dia berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya, maka pasti dia akan dibimbing, menjamin daripada Allah. Dibimbing ila siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan mati, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa melainkan wa antum muslimun, dalam keadaan diri kamu taslim pada Allah. Ya. Pada kita qadhiyah pada masa sekali, ajak manusia taslim, tunduk pada Allah. Kita mentauhidkan Allah Taala kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah. Sebab itu kita tidak ada kefahaman seluruh para anbiya. Kefahaman mereka ini israf di atas tauhid kerana sesuai dengan pemikiran mereka. Tidak. Kita mentauhidkan Allah kerana perintah Allah. Sebab itu bila Allah Taala perintah pada mereka, sujud pada Nabi kan? Tidak pada mereka. Sujud. Hukum pertama dia. Allah kisah pertama yang Allah cerita bagaimana seluruh para malaikat diperintah sujud pada sujud. Karena perintah Allah taslim. Sebab Allah rakyat kata daripada para anbiya, hatta Nabi kita dalam surah Zukhruf, Allah SWT rakyat kata supaya Nabi beritahu, kalulah in kana lirrahmani walada, kalau benar-benar Allah ni ada anak, fa ana awwalul abidin, maka aku mula sekali itu. Jadi aku tolak nak dakwah Nabi, tolak syirik, tolak susah daripada Allah kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah SWT. Begitu kan Nabi Syuaib alaihissalam, khatib para nabi, para anbiya dari surah Araf. Illa ayyasha Allah, selepas beritahu pada kaum dia, kamu
halal aku dan halal aku daripada tanah air kerana aku ajak kamu supaya semata-mata beriman dengan Allah. Mana mungkin kata Nabi, aku tidak akan tinggal aku tidak akan kembali kepada milah kamu syirik pada Allah SWT illa ayyasha Allah, melainkan bila Allah anna. Nah, ini taslim wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu taslim dan tunduk dan patuh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Taala ini kadarnya. Bagaimana mati dalam keadaan taslim pada Allah Subhanahu wa taala ni? Seperti mana satu orang lelaki telah bunuh satu orang. Dia telah bunuh satu orang. Bunuh 99 orang. Kemudian dia nak taubat. Dia ditanya satu ahli ibadah. Maka ahli ibadah bagi 99 orang yang kamu telah bunuh. Maka tidak ada orang. Maka dia telah bunuh. Cukup sekata. Bersebab tu Allah Ta'ala campurkan hati dia. Dia bertanya satu orang ahli. Maka orang itu bagi tahu boleh lagi. Kamu kena pindah tukar suasana tempat urusan. Maka dalam perjalanannya dia mati. Dia mati dalam keadaan menjadi hamba Allah. Ini kan. Sebab tu harap umat ni kita kena bagi harapan. Tiap orang yang telah bunuh satu orang, berapa banyak janda telah, wanita-wanita telah dijanda, anak-anak telah diyatim. Dosa dia dengan makhluk. Tapi orang lagu ni pun tidak boleh kita putus asa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kita biarkan umat ni tak ada buat usaha, mati dengan nyadar kita. Ini kerugian. Dan kamu dah pakai payah, mati dalam keadaan tak semaya 40 tahun tak semaya. Ada harapan. Tipu harta orang, ada harapan. Mati dalam keadaan nak jadi hamba Allah. Allah Ta'ala tidak minta sempurna. Dan ini pun Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kau mati malaikat dalam keadaan kita memang nak usaha supaya taslim pada Allah. Baca doa tidur Nabi ni, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Doa tidur Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa asna'tu dhahri ilaik. La manja wa la manja minka illa ilaik. Rahmatan wa raghbatan ilaik. Ya Allah, saya serah diri saya pada Nabi aja pada. Ini kita nak tahu perasaan Nabi, jiwa Nabi dalam beragama. Bangun tidur pula dari tahajud dia dan doa iftitah Nabi apa? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Sebelum itu apa? Allahumma antal haq, ya Allah kamu benar ya Allah. Berjumpa denganmu benar ya Allah. Janjimu benar ya Allah. Syurga benar, neraka benar. Ini suasana bangun tidur. Kemudian Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Tengok ta'alluq dengan Allah. Dan ini muslim. Orang lain yang kau mati mereka adalah keadaan muslim. Dan Nabi telah tatbikkan baik dari sudut kata doa-doa dia, dari sudut amalan dia. Kerana ini perintah Allah SWT. Jadi jiwa yang mana hanya terkesan dengan perintah Allah. Yang kita duduk lafaz dalam iftitah kita sembahyang malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Wajah aku ni hanya milik Allah. Kemudian Allah beritahu wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Dengan tali Allah. Kemudian tali Allah, kita Allah. Ini ittifaq, kesatuan yang dibina atas agama, perintah Allah. Perintah Allah. Bukan dengan cara kita. Bukan dengan cara kita. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi dan para sahabat. Wa'tasimu bihablillah. Hablullah. Dalam hadis dia adalah Abu Dawud. Nabi keluar daripada bilik dia, Nabi tanya kepada sahabat berkumpul. Nabi tanya, kamu buat apa? Sahabat kita, Allah, kami berzikir kepada Allah, dan kami menzakat apa yang telah Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kami. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kami. Maka Nabi tanya, Allah ma'fa'altu billah hada? Pada sahabat kita, Allah ma'fa'alna illah. Nabi bersumpah, demi Allah kami tidak buat malaikat kami. Pada sahabat kita, demi Allah kami tidak buat malaikat kami. Maka Nabi beritahu, aku tanya kamu buktikan aku saka buruk dengan kamu. Tidak, aku tanya kamu. Dan Jibril baru datang pada aku beritahu Allah SWT bangga dengan kamu. Dan ketahuilah bahawa Quran hablullah, Quran tali Allah, tarfuhu biyadikum wa tarfuhu biyadina. Ujung dia pada genggam kamu, ujung dia pada genggam Allah SWT. Maka Nabi kata, fatamassaku bih, maka berpegang teguhlah dengannya.
Fala tadillu wala tashqa. Kamu tidak akan sesat dan kamu tidak akan celaka. Wa tasdiqu, berkatalah kamu dengan tali Allah, dengan perintah Allah dan hukum Allah. Kamu semua wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah, jangan khilaf di atas perkara ni. Dan wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang Allah bagi pada kamu. Dulu kamu pecah belah, dulu kamu yang membalas para sahabat. Karena dengan sebab Quran, dengan sebab Nabi ni, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah telah satu ke hati kamu. Sebab tu satu ke hati ni tak ada sama boleh melainkan Allah. Nabi pun tak boleh. Dia bukan dengan benda lain. Allah Taala yang lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Dia surah tu. Sebelum surah Anfal. Allah bagi, kalau kamu infak wahai Muhammad dengan harta ni dengan boleh menyatukan manusia. Allah beritahu tidak. Kalau kamu infakkan seluruh harta bagi supaya manusia suka, manusia tenang, Allah tabayyana qulub, kamu tidak dapat menyatukan hati mereka. Tapi walakin Allah al-bayn, Allah yang menyatu. Jadi cara Allah Taala bagi. Sebab kita ajak semua kita amal Allah, ajak isteri kita ta'awun Allah, ajak anak kita, maka Allah Taala satu baik. Kita ajak umat ni ta'awun Allah. Allah perintah dia supaya satu. Allah perintah supaya jaga kesatuan. Dan Allah larang supaya kita pecah belah. Tapi kita nak bijak. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum. Ini para sahabat. Ingat, bergatuhlah kamu dengan perintah Allah, dengan kitab Allah. Jangan pecah belah. Dan ingat nikmat yang Allah bagi pada kamu. Dulu kamu pecah belah, dulu kamu bermusuh, saling bermusuh. Lalu Allah telah hati satu ke hati kamu. Lalu kamu jadi asbahtum, dinikmati. Jadilah kamu satu orang yang mana dengan nikmat Allah SWT, ikhwan, saudara. Sehingga bila Nabi cerita pada para sahabat, akhir zaman ni umat ni akan pecah belah, akan bunuh sama sendiri kan. Para sahabat Huzaifah radhiyallahu anhu beritahu bagaimana mereka boleh bunuh. Kami sekarang ni balik semua, duduk sembahyang zuhur sekali, dah bila balik rumah, dah masuk asar tu kami dah rindu dah pada teman kami. Itu para sahabat. Wa kuntum ala syafahun. Dan kamu dulu benar-benar berada di jurang api neraka. Taraf, syafah, taraf. Jurang api neraka. Mati yang masuk neraka. Tapi dengan sebab Allah Taala telah atau Rasul telah tunggu kita, Allah telah selamatkan. Maka oleh kerana tengok Allah Taala nasihat pada kita. Wal takum minkum, maka hendaklah sebahagian daripada kamu jadi ummah yang mana sentiasa yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh manusia buat perkara ma'ruf, mencegah manusia daripada perkara munkar. Kenal? Mengikut tuntutan fardu kifayah. Mutakalah. Ini Allah Taala katakan. Kalau zaman kita ni semua orang nak tahu jawab. Sepatutnya satu golongan sudah cukup dah. Tapi oleh kadar dia tak cukup. Pemain jenazah. Tak ada orang. Satu kampung tak ada dosa. Tapi kalau ada satu jemaah, maka selamat. Tapi kalau jenazah ada seorang, orang satu yang dia apa ada keperluan dia je. Maka setiap orang ada kampung tu kena bergila-gila tanggungjawab itu urusan. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una, hendaklah kamu jadi ketika kamu satu umat yang sentiasa yang Allah Taala bagi itu umat yang menyuruh manusia pada Allah, menyuruh perkara ma'ruf, mencegah perkara munkar, maka ulaika humul muflihun, itulah orang yang berjaya. Wala takunu, sekali lagi celah juga sini, yang kamu jadi seperti mana orang yang mana pecah belah. Kemudian Ahlul Kitab, Bani Israel sebelum kita, mereka dipecah belah dan waqtalafu, berselisih. Bila mimba lima ja'ahumul ba'ts, lepas datang pada mereka bayyinah, wahyu. Cari jalan, cari dalil bagaimana. Tinggal wahyu ni tak apa. Tak sempurna perintah Allah. Silahkan Nabi Musa tak apa. Jadi seperti mana dia mana. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Itulah mereka yang mana bagi mereka azab yang sangat besar. Bila bagi akhirat. Yauma tabyaddu wujuh, dan persoalan yang sama. Hari yang mana wajah yang mana bercahaya.
Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh, hari yang mana sebahagian wajah bercahaya, sebahagian wajah jadi hitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, ada orang yang mana wajah dia hitam kan, akafartum ba'da imanikum, akan ditanya pada dia, sebab apa? Kenapa kamu kufur setelah beriman? Kenapa kamu kufur setelah beriman? Fadhuqul azab, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, sebab kerana kamu sentiasa bima kuntum takfurun. Allah Taala tengok daki, bukan ku langgar tu kena azab, tidak, kun ada sentiasa kufur dengan Allah SWT dunia. Sentiasa. Wa ammal ladzina biyaddat, ada orang yang mana bercahaya wajah mereka ni, fa fi rahmatillah, benar-benar berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatullah, itulah ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu wahai Muhammad dengan penuh kebenaran sebagai panduan Nabi dan para sahabat. Sebab Allah Taala buat lagu ni nak zalim tidak, nak menyusahkan tidak. Wa Allah yuridu zulman, Allah Taala tidak ingin buat zalim pada manusia. Jadi sebab Allah Taala buat gini, walillahi ma milik dia belakang. Setiap kali mari ahkam, mari perintah kan, maka mari ayat selepas dia walillahi ma bisal. Tengok surah An-Nisa. Setiap ahkam ni walillahi ma bisal. Pada kena ada butin. Bapa Allah Taala suruh gini, mak milik dia belakang. Dia berbuat ke mana? Kita sampai kita tunduk pada Allah SWT, kerana dia Tuhan kita, milik dia belakang. Walillahi ma, milik dia belakang. Kita sambung. Lepas tu barulah kuntum khairan ummah. Jadi kuntum khairan ummah ni, kita akan jadi umat yang terbaik. Bermula daripada ayat alladzina amanu itu. Jangan ikut orang Yahudi. Jadikan kita Allah dan Nabi sebagai pegangan kita, panduan kita. Dia benar-benar bertakwa pada Allah, tidak pecah belah kamu kita, ikut wahyu dan tegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ni benda yang sangat besar, benda untuk melahirkan umat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhirana akhir. Rabbina billahi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam azwajina wa dhurriyyatana. Rabbana atina